A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang menjadikan segalanya atas segala dan setiap sesuatu, Maha berkuasa, Maha mengetahui, yang menciptakan dengan ilmu, menciptakan dengan hak, dan atas segala sesuatu itu sudah diukur dengan sempurna. Aku naik saksi bahawa Allah mendatangkan amaran dan berita gembira kepada makhluk, kepada hamba-hambanya manusia, para anbiya dan mursalin, Muhammad sebagai penutup segala nabi, imam segala rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita menjadi jamaah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Alhamdulillah, pagi ini sebelum subuh sejam sebelum subuh hujan baik dan hujan lebat atas bumi sini di Kampung Talang, Kuala Pilah, di ladang ini, yang penuh dengan kebun-kebun, penuh dengan tanah yang subuh, dan saya perhati angsa sudah bangkit dari mengeram telur, dan bila tanah basah, ayam-ayam cukup aktif, dan sekarang angsa sudah kembali ke sarangnya. Ibu angsa ada 7 telur dan dia sekarang tengah mengeram telurnya. Saya akan cuba memberikan sedikit rakaman kerana tajuk saya nak sembahkan sini adalah tentang qadarah, iaitu dalam ayat 1000 dinar ada perkataan qadarah, dan saya lama tafakur kenapa bukan qadir tapi qadarah. Qadar makna menghitung. Nanti saya akan periksa balik dengan Tuan Guru Rozaini ke apa ke, atau saya cek balik terjemahan ke, apa beza antara qadir dengan qadarah. Baik, saya tunjuk sedikit tentang maksud saya ialah Allah dah susun semua, Allah dah atur semua, dan saya nak cerita terperinci bagaimana manusia ini Allah diaturkan sedemikian rupa dia dijamin rezeki. Ini ayat 1000 dinar. Tapi saya nak tunjuk dulu angsa ni sikit. Saya kena jalan sikit tak mahu menunjukkan angsa. Jadi kita baca ayat tersebut ya. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nanti kita ulangi. Sekarang saya nak tunjuk. Okey, ni saya buat dia punya nama sarang dia cara lebih semula jadi di atas ladang ni saya dah cerita mula dia lahir netas telur pertama di sini. Saya pun tak tahu apa nak buat ni. Di depan mungkin dia tak tahu ke apa, saya ambil kita makan lah. Lepas tu dia netas telur kedua di sana. Masa itu pokok ni macam semua ni lah. Macam pisang. Jadi saya pun
terperhati satu berapa hari kemudian, tapi bila saya tengah kemaskan, letak lebih daun untuk dijadikan sarang, terperhati ada lagi satu, 2 telur. Jadi confirm dia nak jadikan sarang. Sekarang akhirnya selepas minggu lebih 7 biji telur di bawah. Ibu ini ibunya, saya bagi tunjuk. Ini ibu angsa, dia tidur rehat, kadang-kadang bergerak. Tadi ini pun tidur, jantannya tidur. Dan cara dia tidur, dia boleh tidur berdiri dengan kepala dia itu macam tu. Dia lipat dalam kepak dia, sayap dia. Okey. Yang saya nak cerita ni, nanti saudara akan bayangkan semua benda dikira. Tengok tengkuk dia, kepala dia, kaki dia, kepak dia, semua. Kamu tengok, perhati alam ini semua. Daun pisang, pokok pisang, ni pokok rambutan, ya. Cara dia, ni ayam. Semua, cacing ke, ayam ke. Okey. Semua dikira. Saya panggil dia. Kruk, kruk, kruk. Kruk, 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 kruk. Tengok, dia semua mari. Okey. Kena tipu ni semua ni. Apa saya bagi dia sikit. Okey, saya nak sambung lah, saudara. Saya nak sambung ialah, saya perhati semua alam, seluruh alam ini dikira sekian tepat, sekian rupa, tidak ada cacat celah dalam dia. Dan saya nak cerita tentang perut ni. Contohnya perut burung. Saya perhati burung, perut semut, perut ayam. Kruk. Kruk, kruk, kruk. Perut ayam. Kruk, 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 kruk. Okeylah. Contoh perut semut, semut lapar tak? Kita bayangkan semut begitu kecil. Semut, perut semut. Kalau kita jadi semut, tak timbul makan gaji, tak timbul gaji tetap ke pencen. Kerana perut itu mudah saja nak berisi. Mudah saja nak berisi. Okay, ini angsa jantan pula, sangka saya nak bagi makan. Okay, tak apa. Mereka tengah berpuasa. Ini ukuran dalam badan angsa itu. Bila dia menetas, mengeram, ibu dia berpuasa. Dia akan makan sekejap, bukan makan sepanjang masa. Jantan itu menjaga. Jantan angsa dikatakan satu jenis haiwan yang amat taat kepada pasangan dia. Okey. Jadi sekarang saya nak cerita kadara ni. Kita semua tahu tentang ayat 1000 dinar, ya. Ayat 1000 dinar. Kalau ada nak tanya-tanya, ayat 1000 dinar kita semua dah tahu makna dia. Amat penting ni ayat-ayat ni. Kerana ni ayat hakku yakin. Ayat dalil naqliyah. Ya. Dia jadi pegangan. Ayat Quran ni, dia jadi pegangan. Dia jadi petunjuk. Dia jadi furqan, membezakan antara hak dengan batil. Jadi dia ada fitrah. Alam ini ada fitrah, ada ukuran, ada tarikan, ada kesan. Dan kesan dia tepat. Contoh kita tengok kucing. Kucing diukir, diatur bulunya, bentuknya, mukanya, matanya, telinganya, mulutnya. Kita kata comel. Sebenarnya kucing tak comel. Kepada dirinya kucing tak comel. Kucing tak tengok cermin lepas tu dia kata, "Uish, comelnya aku." Tak pernah saya tengok kucing pergi bangga dengan kecomelan dia. Hanya manusia saja
bangga. Kenapa saya kata kucing tak comel? Anjing benci kucing. Kononnya lah. Kononnya. Like cats and dogs kita kata. Kucing dan anjing. Ya. Dia hanya comel atau seksi kepada betina kucing tu. Kucing betina akan menarik kepada kucing jantan. Kita tengok kucing jantan panjat kucing betina. Dia tak pergi panjat haiwan lain. Ya. Begitu juga manusia. Ya. Dia tertarik kepada siapa? Lelaki tertarik pada wanita. Kenapa? Ada ukuran tu. Atau ukuran kita tengok, kita kata, oh menarik. Tapi bila ukuran itu berubah, hodoh tak menarik. Padahal benda yang sama. Padahal orang yang sama. Jadi kita tertarik kepada ukuran ke kepada orang? Ukuran. Dari satu segi ukuran. Kucing tu, dia terukur, dia ada ukuran, kita kata comel. Dan dia ada tabiat. Dia jilat diri dia, dia bagi bersih. Kita bagi dia masuk rumah. Kita panggil dia house cat. Kucing rumah. Anjing ada ukuran lain. Dia jadi dog, dia duduk luar. Bau semacam. Dan bila tuan keluar rumah, anjing akan ikut. Kucing tak ikut. Kucing duduk rumah. Kita pindah rumah, kucing duduk rumah. Kadang-kadang kita pindah rumah baru, ada kucing. Dan kucing ini perangai, nanti ini bab panjang lah. Dia akan beredar ke satu tempat. Berapa hari kemudian dia edar balik. Orang sifatkannya wanita dan kucing ada persamaan. Anjing dan lelaki ada persamaan. Ya. Dia fokus saja anjing tu. Dia taat saja. Itu perbincangan lain. Itu psikologi. Ya. Tapi saya nak tengok pada perangai budak-budak terhadap kucing. Budak-budak. Bila lihat kucing, comelnya anak aku suka. Sayang kucing anak lelaki aku. Cukup pegung dengan kucing. Wanita tak sangat. Ini perhatian saya. Ini pemerhatian. Saudara pemerhati lain, okey, bagus. Kita memerhati sama-sama, bertukar pemerhatian. Tapi pemerhatian saya bukan pembacaan. Pembacaan ayat Allah dalam kejadian. Dalam kejadian yang berlaku depan kita. Kucing itu, dia bersifat comel, jilat diri dia. Bunyi dia pun comel. Miau. Miau. Bukan macam anjing, bukan macam itik. Bukan macam harimau. Dia miau. Dia punya miau tu. Allah suka. Ada pula orang kata, dia bercakap dengan aku. Saya percaya dia tak bercakap. Dia pun tak tahu dia miau. Kucing itu dicipta, diukur. Rongga suara dia hanya boleh miau. Dia tak boleh wow. Dia tak boleh mu. Dia tak boleh ngap. Dia tak boleh mek. Suara dia, macam suara kita. Suara apek ni. Macam itulah suara. Nada. Ya. Boleh susun, boleh bercakap. Lidah, gigi, bibir, rongga. Kita boleh bercakap. Kucing tak boleh cakap. Kalau kucing boleh cakap, kiamat dah tu. Wallahualam. Kucing tak boleh cakap. Kita cakaplah berapa jam, berapa tahun kepada kucing, dia tak boleh cakap sepatah pun. Ya, ini pemerhatian saya. Kalau saudara ada perhati kucing bercakap kepada awak, tolong pergi lawat hospital KKM bahagian psikiatri ya. Saja bergurau. Ada manusia kata, dia bercakap lah. Kita ada persafahaman dengan kucing. Ada orang kata persafahaman dengan anjing. Sebenarnya anjing, kucing, semua makhluk dalam alam ini dari satu segi tidak sedar. Termasuk manusia, tak sedar. Dia ikut ukuran yang ditentukan Allah Ta'ala. Ada orang sains kata, tidak, saya tak percaya Tuhan. Dia ukuran DNA. Baiklah, DNA. Semua DNA hampir sama. Dari mana datang DNA? Begitu halus DNA. Begitu bilion gigabyte huruf, sequence, genom, DNA. Yang baru ni di bawah Google Project
rungkai, mencatat semua kod dalam human DNA. Human DNA sekarang sudah didecoded sepenuhnya. So kita sudah masuk fasa yang seterusnya. Nanoteknologi dalam sel DNA manusia. Kerana manusia nak kawal DNA manusia, nak hidup selama-lamanya. Nak mengawal makhluk lain. Ini cerita vaksin lah, itu cerita lain lah ya. Tapi Apek kaji usul, fikrah usul. Dah lama Apek fikir ni, bertahun. Sebenarnya dia cutus dari Syekh Sufi saya sendiri. Dia kata kucing itu fitrah. Dia jilat diri, dia bersihkan diri dia. Kita pula bawa dia masuk rumah. Kalau dia kotor macam ayam, tak boleh masuk rumah. Kalau dia jilat diri dia, dia main-main dengan benang. Kita main-main dengan kain dengan dia. Dia lompat-lompat. Cute lah. Cute anak kucing tu. Semua orang ambil gambar kucing. Semua orang rakam video kucing. TikTok kucing pun ada. YouTube tular kucing pun ada. Semata-mata kerana ukuran kucing itu. Cuba you ubah ukuran pada kucing itu sedikit. Dia jadi harimau. Sejenis kucing juga. Awak tak akan masukkan harimau dalam rumah. Awak akan keluar rumah. Ya. Awak akan tembak itu harimau. Ya. Salah tu jangan tembak. Okay. Jadi, yang menarik ni dalam ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kita tengok bagaimana, siapa boleh sahkan maksud qadar, maksud sepenuhnya. Surah ini ayat 1000 dinar. Saya boleh tampalkan. Nanti saya bacakan. Kod yang sedia untuk execute sebaik saja mengesan kehadiran tanah, air, mata, ya, benih tembikar, ya, karunizam asma, ya, LGBT dan feminis pun sebahagian dari ukuran. Tidak ada cacat telan yang karunizam asma. Ni saudara ada share tentang Ibn Arabi itu ada kurang ukuran tu sikit. Nanti saya akan beritahu tentang wadatul wujud bukan oleh Ibn Arabi. Ya, dia mentafsirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah macam saya mentafsirkan ayat 1000 dinar. Nanti orang kemudian akan kata ni Apek ni dia cerita sains genetik apa. Tidak. Kena dengar 15 kali. Ini kadang-kadang label ini boleh memesong kita. Kita kena jaga. Jadi saya sentiasa cari ayat yang tepat daripada dalil nakliah. Apa Allah firman. Apa ayat Allah guna, cara Allah susun ayat itu kepada saya. Menarik. Ya? Kita cuba buat sifat 20 ke apa ke, payah. Kadim ke makhluk ke, duality ke, complicated. Awak cuma diam dan perhati. Dan awak nampak. Awak sedar. Tanpa bahasa. Bahasa Quran ni, dia mubin, dia simple, dia bayan, dia menerangkan, dia nurus samawati wal ard. Tetapi manusia merumitkan. Manusia menjadikan dia kusut. Hafal lagi kusut, belajar tinggi-tinggi lagi tak boleh berpegang pada hidayah Allah. Ya, kerana sama ada lupa atau tidak pegang pada apa sebenarnya ayat-ayat Allah dalil nakliah tadi. Okey, kita baca yang dikatakan ayat 1000 dinar. Tahu asbabun nuzul ayat 1000 dinar? Dia ayat biasa. Al-Quran luar biasa, ya, ayat luar biasa, tetapi dikaitkan dengan satu kisah seorang hamba Allah nak kaya dan Nabi Khidir menasihatkan mengikut masyhur lah ya. Mungkin saudara ada lebih sahih ya, saya bagi lebih kurang. Jangan troll saya lah ya. Bukan kita nak sampaikan inti dia. Dikatakan bacalah ayat 1000 dinar. Baca ayat ini 1000 kali. Dan orang tu baca 1000 kali, dia jadi kaya raya. Betul ya? Bolehkah? Orang kata Masya Allah la quwwata illa billah. Atau insya Allah. Atau biiznillah. Itu faham ya? Tapi apa yang istimewa dan ayat ini akhirnya diberikan nama
1000 dinar. Kerana orang tu dapat 1000 dinar. Dia baca 1000 kali. Saya baca pun saya tak rasa saya lebih 1000 kali. Saya rasa 500 kali barangkali. Tak banyak saya baca ayat-ayat. Saya cuba menghafal untuk kegunaan saya. Yang penting pada saya ialah maknanya. Most important is the meaning. Itu saya selalu stress kepada orang. Baca ayat. Tapi awak tak tahu makna dia. Malik Yaumiddin. Power. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah cerita semalam bagaimana sebagai seorang Kristian. Bila saya dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tersentuh hati. Tersentuh hati. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata Assalamualaikum. Saya tersentuh hati bila sebut peace be upon you. Kerana Nabi Isa sebut itu dalam kitab Injil. Peace be upon you. My peace I give to you. Not as the world give, but peace eternal. Panjang tu salam Nabi Isa. Salam ke atas kamu. Bukan salam. Salam aku berikan. Peace unto you. Salamku berikan kepadamu. Bukan salam yang dari dunia. Tapi salam kekal abadi. Selamanya. Cantik salam Nabi Isa. Balik pada ayat ni. Dikatakan 1000 dinar. Bunyi dia. Tapi yang penting maksud dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Kalau saya tak sebut tak betul, maaf ya. Maklumlah Cina Pe. Sesiapa yang bertakwa. Bukan takut. Takwa ni lebih besar daripada takut. Sesiapa yang bertakwa. Bertakwa makna dia jaga iman. Dia sedar tentang Allah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Dia ada kait ni dengar baik-baik. Dia ada kait ni. Antara perkataan ayat pertama dan ayat terakhir. Dia ada kait. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah akan dibuka pintu baginya. Kita baca banyak tafsir. Ada yang kata diberikan jalan keluar. Buka pintu baginya. Makhraja. Bukan albab. Albab tu pintu. Makhraja. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan sumber, diberikan rezeki dari arah tidak duga. Ini dua penting ni. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu. Diberikan rezeki. Rezeki ini ialah pemberian, dikurniakan. Dia banyak maksud. Kita tengok makanan, kita tengok apa yang dimakan. Dia ada kaitan dengan qadarah. Kerana makanan itu kita ukur makan gula ke, saya tak makan, saya kurangkan gula lah, diet keto, lemak. Dia berlaku sesuatu daripada badan kita, dia keluar kita tahu najis, dia balik pada alam, dia ukuran. Dia ada karbon dia, hidrogen dia, oksigen dia. Dia ada chemical formula. Saya kaji kimia. Saya tahu periodic table. Saya tahu baca, kita panggil homologous series. Formula. Jadi, apabila saya perhati ini, cara ukuran itu tepat, seimbang, ajaib. Dan dia bersambung-sambung, dia berkitar-kitar. Dari satu bahan kepada satu bahan yang lain. So, dari arah tidak duga, ini keyword dia. Tidak duga. Manusia diberi sesuatu perkiraan oleh Allah, di mana dia cuba duga. Dia cuba duga besok. Dia cuba duga hari Isnin ini boleh ada sidang parlimen. Dia cuba duga vaksin ini kena pakai berapa dos. Dia cuba duga apakah Panadol boleh bagi apa berlaku kepada sistem saraf kita. Kita cuba duga kalau kita tembak roket ke udara, dia akan sampai. Waalaikumsalam. Akan jadi apa?
Dia dugaan ni ada sesuatu yang Allah jadikan tu, dia masih tak duga. Sengaja tak sengaja, tapi itu sudah perkiraan. Dan Allah hanya minta anda buat satu perkara saja untuk dapat pintu terbuka dan rezeki dari arah tak duga. Takwa. Dua perkara anda kena buat. Satu, takwa. Beza dengan ayat seterusnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal, bergantung, berpegang, menyerah segala urusan. Ini pelik. Saya belajar MBA, saya belajar tahun pertama lah, tak habis. Saya belajar law tahun pertama, tak habis. Saya belajar agama tahun pertama, tak habis. Sibuk memikir. Kita belajar urusan. Kita ada urusan Kementerian Kewangan, kita ada KKM, kita ada bajet, kita bajet semua. Tak boleh. Kena serah semua urusan kepada Allah. Nampak? Ya? Saya nak buat ladang ni, macam-macam saya nak buat, saya tak boleh. Macam-macam benda mengganggu. Bahan dari manusia, daripada alam, daripada haiwan, daripada keadaan, lockdown, SOP. Kita kata bodoh tapi ada perkiraan. Dia ada sengaja. Dia memang sengaja dijadikan. So, perkiraan ini, bila kita tahu, qada dan qadar. Menentuan dengan perkiraan. Kita kalau kira, kita boleh tentukan. Saya baling batu, saya kira. Saya memanah, saya kira. Berapa laju, berapa tepat. Pum, dia kena tepat. Ditentukan oleh perkiraan. Dia orang kata, aku boleh tentukan. Tak, perkiraan yang diberikan kepada kamu. Ya? Dan bila kamu menyerah, itu perkiraan dia. Lepas kamu bertakwa, beriman, sedar tentang Allah, kamu tawakal kepada Allah. Kamu serah. Walaupun kamu kenal Allah, kamu kenal diri kamu macam mana, kamu kuat macam mana, kamu ada apa macam mana, kamu sudah ada semua awak dugaan di luar dugaan, serah kepada dia. Bila anda serah kepada dia, cukup. Hasbuh. Boleh minta lah ulama harf untuk tafsir lebih. Tapi cara kasarnya, hasbu. Hasbunallah ni mawakil. Nabi Ibrahim AS mengucap itu semasa dibakar api. Cuba fikir, kamu dibakar api. Dan masa dia menyembelih anak dia, dia betul-betul menggerakkan pisau atas leher anak dia. Tak disebut Ismail atau Ishak, jadi saya tak sebut. Atas anak dia. Ya. Dan bermakna Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, takwanya dan serahnya kepada Allah, begitu. Begitu. Ya. Dan semasa dia dibakar, letak dalam api, Nabi Ibrahim AS, apa doa dia? Apa permohonan dia? Ada doa Nabi Ibrahim, boleh tengok dalam surah Ibrahim. Dia kata, jadikanlah saya, kurniakan saya anak yang saleh. Jadikan aku, keluargaku di kalangan orang yang solihin. Ya? Dalam api, dia boleh kata, hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi aku. Ini keadaannya. Kita kalau diseksa, bukan saja sebut hasbunallah ni'mal wakil. Sikap tu. Meletakkan diri tu, ukuran tu. Kamu ni siapa? Kamu ni hamba. Allah tu siapa? Dia pencipta. Dia maha berkuasa. Jadi apa adab? Tasawuf ialah adab. Apa adab kamu terhadap Allah? Adab kamu
Ya Allah, cukuplah Engkau bagi kami. Hasbunallah ni'mal wakil, kamu sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Bagi nikmat dan pertolongan. Pertolongan. Kamu serah kepada Allah. A'udzubillah min syarri ma khalaq. Semua ayat Allah, semua ayat Allah sebati. Semua. Saya dapati semua ayat Allah sebati. Ya, kita boleh masuk pecahan-pecahan, tapi dia pecah, semua ada ukuran. Daripada satu DNA dia pecah, ayat hujan yang turun. Cuba fikirkan. Pada permukaan yang sama. Sama sebati. Pasir. Kering. Mati. Lalu diturunkan hujan. Bangkit. Subur makmur. 1001 tanaman. 1001. Sini pun rambutan saya boleh nampak lah. Rambutan tengah kuning ni. Kuning ni merah-merah. Kuning orange. Tu merah tu. Mau tengok? Merah tu. Mari saya tunjuk Mari saya tunjuk. Nampak tak? Merah tu. Ada yang lain warna. Saya tunjuk lagi. Di sini ada lain warna. Tengok. Nampak tak? Dia kuning-kuning sikit. Lain warna. Lain tarikan. Yang merah tu nak kena dululah. Ya. Hujan turun. Dia naik 1001 jenis tanaman. Lain rasa. Masam manis. Pedas. Pahit. Apa lagi? Kelat. Durian semalam orang bawa durian. Hamba Allah, ya Allah. Ampunlah dosa dia, berikan rahmat kepada keluarga dia. Dia selalu bawa durian yang berhormat ni. Yang berhormat. Ada yang berhormat. Dia bawa durian. Allah. Makanlah, bedallah durian. Kesukaan kan tak? Ya. Jadi, 1001 bangkut. Pisang. Rasa dia punya lain. Saya sukalah pisang. Potasium. Mata kucing. Bukan kucing punya mata. Longan. Apa lagi? Gobis. Carrot. Apa lagi? Misal yang Allah berikan ini untuk beritahu anda daripada tiada sebati. Dia ada banyak maksud tu. Saya takut nak sebut benda yang tiada di sana. Saya sebut dengan pemerhatian. Yang pentingnya kita saksi. Lepas tu Allah hentikan hujan air. Sini tak adalah. Sini tak ada gurun pasir. Kena pergi Arab Saudi. Tak, semestinya Arab Saudi Sahara. Utara Afrika. Saya pergi Brazil pun ada gurun pasir dune. Ini masa tu bikini-bikini macam Olimpik lah. Saya pergi Vietnam. Dia ada dune. Malaysia tak ada. Malaysia ada. Ini taman-taman. Tapi bila Allah tahan hujan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Semua jadi pasir. Semua sini akan jadi kemarau, akan kering habis. Ini sebagai tanda Allah. Allah kata, inna fi zalika la'ati liqaumil aqilun liyatafakkarun liqaumil albab. Bagi orang yang ada akal, orang yang ada ilmu, orang yang mau berfikir. Ya. Jadi kita berfikirlah. Jadi fikir saya ialah Allah menjadikan semua nanti dulu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Huwa hasbuh. Dia cukup. Allah tu cukup. Allah itu cukup bagi kita. Kenapa? Innallaha balighul amri. Allah balik akhir balik matang amri memimpin amar memimpin amir mengurus pengurus oleh amri. Atiullah, atiur rasul oleh amri yang mengurus kamu. Ini mengurus sampai jahanam. Mengurus alam, mengurus dana. Ini sapu dana. Mengurus kesihatan, dia bagi orang sakit. Orang sihat dia pergi cucuk hidung. Dia kata semua taklid daripada WHO. Ini bukan mengurus itu.
Dia bukan mengurus. Tak pandai. Bagi kepada ahlu zikir. Orang yang bijak pandai. Banyak bijak pandai di Malaysia kita ni. Dr. Muhammad Ali Mustafa Ali Muhammad. Dr. Amir Farid Ishaq. Siapa lagi? Itu dua doktor saya tahulah. Mereka orang yang kita tengok ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah. Bagi mereka bismillah. Al-amanu lil ahli. Berikan amanah kepada orang yang ahli dia. Bukan Bill Gates. Bukan Tedros. Dia tu komunis. Dia bukan doktor. Bill Gates pun bukan doktor. Dia bukan ahlinya. Jadi agama bagi jawapan, kita tolak, kita kata bagi sains. Sains pun tak betul. Dia bukan saintis. Okey, KKM tu doktor lah. Tapi kenapa ikut orang bukan ahli? KJ. Maaflah dengan segala hormat. We all due respect to Kajoy. He is not a bloody scientist. He's a Oxfordian, Oxford. Orang kata Freemason kat Illuminati ke? I don't know. Probably. Okay. So, Allah inna baligul amri. He's the best manager. Allah the best. Itu pasal serakat dia. Oh, macam tu aku tak payah urus lah. Kalau aku patah kaki tak payah pergi hospital lah. Ini pemikiran orang tak guna akal. Tak guna akal. Berambus saya sini. Tak guna akal. Tak mau fikir. Tak mau cahaya Allah. Dia jadi macam Abu Jahal. Dia punya hujah sama dengan Abu Jahal. Sama dengan Abu Lahab. Sama dengan orang musyrikin. Ingin menyakiti Muhammad SAW. Ingin membunuh Rasulullah SAW. Mendera, menyeksa pengikut Islam yang mula-mula dulu. Sehingga mereka tak boleh cakap. Tak boleh isytiharkan Allah. Di depan Kaabah. Kena pukul. Kena keji. Kena cecer. Oh, mereka lain, kita lain. Sama perangai. Sama perangai. Orang solat, kamu tangkap masuk baju orang. Betul ke tidak? Kalau tak betul, mungkin ini mainan media. Cakaplah. Tapi, itu yang berlaku. Orang yang boleh berarak. Baju hitam, bendera hitam tu. Tak ada kena tindakan. Saya dengar Balai Polis Dan Wangi punya OCPD beritahu nak ambil tindakan. Kenapa lembut? Kenapa nak akan dengan orang tangkap Tang Tu juga. Tang Tu juga saya dah tengok video tu. Tang Tu juga dia beritahu Tok Siap, Tok Imam berhenti. Tapi ini tak berhenti. Zalim. Bukan pengurus. Allah lah sebaik-baik pengurus. Kerana qad ja'alallah likulli syai'in qadara. Kerana Allah jadikan setiap kuli setiap kuli hal syai'in satu persatu ni. Satu sampai kepada satu tu qadara. Mula saya sangka qadir, maha berkuasa. Okey, selesailah. Dia maha berkuasa, dia boleh bagi rezeki. No. Rahsianya dalam ayat itu, siapa yang faham? Itu yang you baca. You dah dapat tahu rahsianya. Inilah cara jadi kaya. Kira. Perhati perkiraan Allah. Ini ada 7. Oh, ni dia dah bangun sikit. Okey, tengok. Okey, nampak dia. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan nampak. Yang gelap tu sebelah kanan. Ini jantan, ini betina sebelah kanan. Mungkin tak nampak. Tak clear. Dia tengah macam buka mulut. Saya dah tahu baca dia. Bila dia buka mulut, dia lahirkan. Tapi kerana dia dah mengeram, dia tidak menetas lagi tu. Ada 7 biji telur tu. Jadi kita mengira. Kita mengira. Ada 7 biji telur. You pula kira macam anak-anak ayam ni. You tengok. You kira-kira anak ayam ni. Dia ada perkiraan dia. Berapa minggu. Berapa bulan. Berapa biji telur. Berapa jam. Ya. Dan bunyi pun ada perkiraan. Muzik ada kesan. Tengok saya buat bunyi, dia akan datang lah. Kruk. Tengok dia lari, semua lari. Tengok.
Mana bunyi itu ada wavelength. Dia ada wavelength. Dia mari. Dia mari. Dia mari sampai dekat. Dia cari. Tak ada masalah lah. Semua ada makanan. Dia nak orang. Sebenarnya dia nak orang teman dia. Dia ada perkiraan. Dia macam romantis lah ya. Laki dan perempuan ya. Dia ada perkiraan. Okey. Dia macam-macam perangai. Okey. Jadi sekian sajalah itu. Sedikit sebanyak saya boleh kongsikan. Tadi pagi ada seorang sahabat Mahathir Ahmad. Saya tengok dia kena pakai gas. Saya tahu dia sakit. Dia kata dia tak mau pakai pelitup. Dia diikat oleh doktor. Saya nasihat dia bertenang. Saya dah tahu. Jadi apa-apa berlaku pada dia, saya akan buat laporan polis. Dia kalau rasa dia dianiaya. Kalau kamu rasa kamu dianiaya, minta kat doktor. Beritahu doktor kamu enggan, kamu nak balik rumah. Kalau dia enggan balik rumah, you boleh sign surat. You bertanggungjawab. Kalau dia paksa juga, itu paksaan. Itu salah dari si jenayah. Ya? Melainkan kamu gila. You pernah tak tengok, wah ini wayang Hollywood lah. Dia isytihar kamu gila. Ini masalahnya. Ada orang, dia macam kita isytihar orang ni liwat. Fitnah. Dia boleh isytihar, kawan ni gila. Ikat dia. Saya kata kita bukan gila. Dia boleh isytihar kita gila, dapat perintah mahkamah, dia ni gila, ikat dia, jam bagi dia keluar. Boleh. Ini cara zalim lah, amat zalim. Jadi saya menasihati sahabat saya Mahathir Ahmad, kalau kamu ditahan against your will, mohon pihak polis datang. Telefon polis datang, kata you nak buat aduan, you kena tahan di hospital. Boleh. Polis mesti profesional, dia mesti datang. Ambil statement. Tak payah kita emo. Ambil statement. Lepas tu apa-apa berlaku, kita boleh saman hospital. Dia di hospital Kajang lah. Tapi saya beritahu dia sangka baik. Sangka baik. Mungkin ada miscommunication. Biasanya orang panik lah. Banyak orang panik dia hubungi saya. Aku buat laporan polis. Polis nak berjumpa ni. Jumpalah. Dia polis, dia profesional. Boleh tak rakam perbualan? Boleh. Kalau polis tak bagi, beritahu polis saya nak rakam untuk sebagai saksi. Kalau doktor buat apa kat kita, kita boleh rakam. Macam dia ambil jarum. Kita boleh rakam. Ya? Hak saya. Tak boleh rakam. Kenapa tak boleh rakam? Semua perbualan kena dirakam. Semua perbuatan kena dirakam. Kerana kamu nak mengadu kepada mahkamah, dia perlu bukti. Rakaman lah jadi bukti. Ya? Okey. So, bertenang. Minta laporan polis. Polis boleh datang ke katil kita. Kita aksiden motor, kita tak boleh pergi balai polis. Kita kena buat laporan polis dalam 24 jam. Polis boleh datang ke katil kita. Harap dia hantar yang lawa-lawa sikit lah. Tak adalah yang dia jalankan tugas lah. Jadi kita bertenang. Jangan panik. Ada orang dia kata, aku dah kena vaksin 1 dos. Masa tu you panik lah. Macam mana nak keluar kan? Saya pun pelik. Kenapa lawan nak ambil vaksin? Yalah, dia paksa aku. Tak ada siapa dalam dunia boleh paksa kamu. Allah paksa kamu. Allah pun tak paksa kamu. Ada dalam wa may yattaqillah Allah paksa kamu? Allah tidak. Allah bagi janji kepada kamu. Allah tak paksa kamu. Yang kamu pergi ikut Dajjal ni buat apa? Nanti aku hilang kerja kat aku. Allah dah bagi amaran. Bumi aku luas. Cari kerja lain. Bukan malaikat kita akan masuk neraka. Keluarga kita selamat. Ini saya dah baca dalam Al-Quran. So, siapa melakukan kezaliman kerana makan, kerana perut nasi, neraka. Ini ada ayat. Sila pergi cari ya. Ada ayat. Saya dah baca berkali-kali. Kalau saya jumpa, saya akan baca bagi tahu surah dan ayatnya. Tapi kamu boleh cari. Amaran tidak berhijrah kerana ditindas neraka. Cuba Google. Itu sajalah. Sedih banyak orang panik hubungi saya, PM saya pula jadi juru bicara. Bukan saya ahli dalam banyak bidang. Saya cuma ahli zikir, ahli sufi lah sikit, mengaku pula. Saya minat pada ayat-ayat ni. Saya selesaikan masalah hidup saya dengan ayat-ayat Allah. Saya musafir seluruh dunia, 40 negara. Saya jadi hacker dengan ayat Allah, tuan-puan.
Saya tak pergi universiti. Saya belajar programming dengan ayat Allah. Ya. Dan saya nak turunkan ilmu tu, tapi sayang. Banyak orang mau sogok saja. Tidak, saya mau turunkan. Saya berharapkan Allah berikan saya seorang waris yang ikuti saya. Masa dia umur 15 tahun, saya bawa dia round dunia. 18 negara dan 8 bulan. Itu pun Allah yang berikan rezeki dia. Dan saya sebagai bapa dia dijanji Allah. Jangan matikan anak. Beramaikan anak. Jangan pakai kondom. Jangan pakai pelancangan. Orang kata mahal ni anak. Menurut perkiraan manusia. Kira lagi. Qadara. Kiraan Allah tidak. Marilah berbelas anak. Sampai akhir balik. Dah boleh kahwin. Boleh kerja. Mudah sangat. Menurut perkiraan manusia. Bukan perkiraan Allah. Terpulang saudara. Saya tak paksa. Kalau saudara nak kira ikut fahaman dunia. Silakan. Siapa nak kira ikut apa yang Allah berikan. Alhamdulillah. Saya cuba seberapa daya ikut perkiraan Allah. Alhamdulillah. Inilah hasil yang saya nampak ya. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Okeylah kalau tidak ada apa. Okey. Di Kuala Pilah boleh lah. Apa buat di Kuala Pilah? Apa nak cakap-cakap? Mesti tahulah adab menziarah. Ziarah aja. SOP lah. Sunnah of Prophet. Ya. Sekian saja. Tapi saya tak suka orang bagi mesej yang berkali-kali ya. Kita tak ada masa nak layan banyak sangat private message. Nak mari, mai. Tak payah buat temu janji. Kalau bagi mesej pun, saudara, saya berada di Kampung Talang. Sekarang. Macam tu lah. Ini saya dijangka esok. Esok baru lah beritahu. Ada orang bagi banyak mesej tau. Saudara masih ada di Kota Kinabalu. Saudara masih ada di Sandakan. Saudara masih ada di Kuala Lumpur. Saudara masih ada di Vietnam. Saudara masih ada di Tokyo. Saya dapat banyak mesej tu. Itu saya boring sikit. Saya dah di sini. Rezeki masing-masing kamu datang. Saya ada di sini. Macam berapa hari lepas. Dia mai daripada Kuching Lama. Bawa kereta buruk dia. Sampai jalan Talang Tengah. Tanya orang surau. Bapa tanya orang surau. Boleh telefon saya. Lepas tu baru dia telefon saya. Saya di Kampung Talang Tengah ni. Surau ni. Tanya orang tak kenal. Memang orang tak kenal Cina Pek ni. Cina Pek musafir. Bukan orang Nogori. Tanya orang ladang. Tak apa. Orang dia kenal. Pergi Talang. Tanya ladang warisan. Dia kenal. Ya. Saya kata mai ya. Saya bagilah GPS. Mentang apa ni, Cincai minta saya GPS, saya takkan bagi. You ada tujuan, ada niat, kata saya dalam perjalanan, itu lain. ETA sampai dalam 2 jam, itu lain. Saya tengah terbang dari London, saya sampai dalam 12 jam. Ini tiket saya, itu lain lah. Bersungguh. Ya. Maksud saya, ramai orang tak bersungguh, dia cakap aja. Dia sebahagian dari masalah. Itu pun ukuran tu. Itu Cina Pek cara ukur. Kita nak jadi sebahagian daripada penyelesaian. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi kerana semua selawat kepada Nabi. Tak henti-henti. Dan dialah rahmatil lil alamin. Itu sebablah jangan ambil ivermectin. Kalau nak ubat, Apek bukan cakap besar lah. Apek pernah ubatkan orang dari jin. 2 jin. Satu Hindu, satu Cina. Duduk kapiak. Dah pergi Harundin lah. Tak boleh buat apa. Anak murid Harundin lah. Saya cuma baca. Saya pun tak tahu lah apa nak baca. Saya tak nampak jin tu. Dia kata ada. Tengah cekik dia. Saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada khalqika ridha nafsika wa zinata arshika midadi kalimatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Apa lagi saya baca? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la taquduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamuna baini aydihim wa ma khalfahum la bi syai'in ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yuzma wa huwa 'aliyyun 'azim la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Saya terlajak kesikau-kaunya sama itu. Lepas tu dia kata hilang. Alhamdulillah. Bismillah. Kuasa Allah lah, bukan saya. Kuasa Allah. Kalau kita rasa takjub ke apa, itu perkiraan silap. Perkiraan silap. Silap kira. Ingat Syekh Abdul Qadir Jalani bila didatangi syaitan iblis. Dah sesakkan 40 wali Allah. Wali Allah kalau saya wali Allah. Iblis boleh sesakkan senang aja. 3 tar aja. Dia nak buat dia punya migran jawatan kuasa. Nasib baik nama saya tak ada. Kalau nama saya ada dalam, dia kata tak payah beritahu. Saya setujulah. Saya setujulah. Harta tata wanita. Saya setuju lah tuan. Ya tuan. Ya saya sokong tuan dari dulu lagi dah. Anu tak sokong? Mana aku ada sokong kawan je. Mayadin siapa tu? Muhyiddin kenal ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani, iblis sesatkan 40 wali Allah. Datang kepada dia kata, "Uish, awak punya makam tinggi. Uish, jin pun takut kat awak ni. Makam awak tinggi lah." Rasa takjub lah. Kalau kita rasa takjub, hebat aku ni. Neraka lah. Sesatlah tu. Sesatlah tu. Pasal dia dah lupa Allah. Belum lagi. Yelah itu permulaan dia lah. Lama-lama tengok dia bawa welfare. Lepas lama-lama tengok pakai dahsyat punya smart. Kita tegur tak jawab Tak jawab. Pegang telefonnya tak jawab. Buat-buat dia. Lepas tu? Kita jalan ni kata apa? Hidup saya bukan untuk ni, untuk tu lah. Untuk ibadat kepada Allah. Untuk ibadat kepada Allah. Iblis pun kata, ilmu kamu ni hebat. Ilmu kamu dah selamatkan kamu. Kita jalani kata apa? Syekh Abdul Qadir Jalani kata, tak. Bukan ilmu. Bukan ilmu saya selamatkan saya. Allah. Jadi Cina Pe ni siapa nak selamatkan? Allah. Ilmu saya boleh selamatkan saya? Tak boleh. Amal jariah pun pada hakikatnya tak boleh selamatkan kita. Dia mesti dengan restu, redha Allah. Dia mesti ikhlas. Macam mana awak tahu saya bela angsa ni dengan ikhlas? Macam mana awak tahu? Saya tunjuk-tunjuk tu. Tak ikhlas lah tu. Faham tak? Saya bela angsa ni memang tak ikhlas. Kerana saya pergi tunjuk-tunjuk kat orang. Nanti ibu angsa ni doa kat saya laknat macam mana. Aku punya 7 biji telur apa sudah dedahkan aib saya kepada dunia. Ini jantan pula cakap hari-hari datang kacau. Buat live pula tu. Kami tak reda. Habis. Faham tak? Kita buat amal, kita derma ke apa ke. Macam mana pastikan orang reda? Tak boleh. Tak boleh. Awak mesti tahu harga untuk syurga mahal. Tak boleh kata bapa aku Nabi Nuh masuk neraka juga. Suami aku Nabi Nuh masuk neraka juga. Suami aku Nabi Lut masuk neraka juga. Anak saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka juga. Aku derma banyak, aku mati syahid. Neraka juga kalau kita tunjuk-tunjuk. Janganlah buka jalan masuk neraka. Ya? Jadi saya nasihati dengan rendah diri. Saya adalah hamba Allah yang fakir, yang hina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kalau boleh, hadiahkan sedikit doa untuk angsa-angsa saya ni ya. Supaya dia menetas dengan baik ya. Doakan untuk tuan tanah ini. Ampunkan dosanya, rahmat. Berikan dia kesihatan. Berikan dia perlindungan, berikan dia aman. Doa untuk Akmal Dahlan dan jemaah dia. Hebat tu. Doakan untuk dia. Kalau boleh infak untuk perjuangan dia.
Kerana kuda-kuda itu mahal tu. 1,500 punya jagaan sebulan, banyak orang pergi volunteer. Banyak orang pergi khidmat. Sesiapa boleh pergilah berkhidmat, ya, ke ladang alam warisan tu. Bantu potong-potong rumput, bersihkan daun, ya, bagi khidmat, ya. Sedekah, derma kepada usaha yang baik-baik, ya. Dan Apek mungkin kalau PKP dah habis nak buat kenduri sinilah. Bagi generasi ayam ketiga, ya. Kita buat kenduri untuk orang masakin, orang fakir. Dan saya nak memohon sesiapa yang ada alat saringan, apa tu? Bukan RTK, yang lebih tinggi tu. PCR test. RTK saya tak puas hati. Saya nak PCR test. Saya boleh bantu saya dengan makmal. Saya nak buktikan ini bohong. Okey? Saya nak maklumat dan saya nak eksperimen. Ivermectin saya dah eksperimen. Dah terbukti boleh. Lagi satu, saya nak kes satu file. Orang COVID, betul-betul punya COVID. Saya nak doktor berdasyarat. Bantu saya tentukan apa penyakit ni betul ke tidak. Kerana ini nak menolong orang, ya. Saya juga minta siapa peguam. Selain Nor Rashikin, Matias Chang, kita perlu lagi peguam yang sanggup bantu saya bersama saya untuk menyaman kerajaan. Menyaman KKM. Salah guna ordinan darurat, salah guna akta penyakit berjangkit sehingga tutup masjid. Juga nak saman Menteri Agama. Saya minta sahabat tolong. Ini kerja betul punya. Jangan kesian-kesian kat aku. Ya, kita pahlawan. Kita pejuang, bukan parti berjuang. Kita bersatu, bukan parti bersatu. Kita amanah, bukan parti amanah. Kita Islah, bukan parti Islah. Kita jamaah. Kita bersama. We must do something. Ini ujian atas kita. Di akhirat esok, kita akan disoal. Jadi saya dah memohon, mari bersama melakukan sesuatu, membawa kebaikan, bantu orang daripada bunuh diri, berbendera putih, putih mata. Banyak orang susah. Banyak orang susah sangat. Kita mesti lakukan sesuatu. Yang kita asyik boleh TikTok, Shopee, Panda Food, Grab untuk diri kita. You must do something dan kita boleh lakukan bila kita bersatu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada tuan-puan semua. Saya doakan semoga saudara semua dapat rahmat Allah, diberikan pengampunan, berikan hidayah, keselamatan, rezeki yang halal dan taib, diselamatkan daripada racun vaksin, daripada IV. Ya, sesiapa yang divaksin, saya mohon Allah keluarkan racun dari badan mereka. Minum ikhtiar dengan air kelapa dengan nama Allah dan selawat yang saya bacakan tadi. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum. Terima kasih.